Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi pada hari ini kita akan sambung bab 8 untuk 8.3 Gases Exchange in Human, pertukaran gas dalam manusia. Jadi dipersilakan pembentang daripada 4AB untuk membentangkan subtopik ini, seterusnya diikuti dengan pembentang daripada 4AF. Jadi teacher persilakan. Nampak skrin? Okey, tengah okey, Nampak nampak. tak? Nampak dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Muhammad Adam Daniel. And now I am going to share with you the subtopic 8.3 Gases Exchange in Human. Okay, now I am focusing on the topic gases exchange and the transport of respiratory gases. Okay, now look at the uppermost circle on your textbook. On page 136, there are alveolus and lung capillary. There are two processes occur here. There is exchange of CO2 and exchange of O2. Okay, now we go to exchange of carbon dioxide. Okay, the blood that enter the lung has the higher partial pressure of carbon dioxide compared to the alveolus. So the carbon dioxide will diffuse out from the lung capillary into the alveolus before it is expelled into the atmosphere through the nose and mouth. Okay, now exchange of CO2. Okay, the partial pressure of oxygen in the alveoli is higher than lung capillary. So the oxygen will diffuse out into the lung capillary and oxygen will combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Okay, blood that leave the through the, blood that leave the lung through the pulmonary vein has a high partial pressure of oxygen and low partial pressure of carbon dioxide. Okay, now we go to the tissue cell, a body cell. Okay, number one is the exchange of the carbon dioxide. As we know, body cells carry out the cellular respiration that release carbon dioxide. So the partial pressure of carbon dioxide in the cell is higher than tissue capillary. So carbon dioxide from the body cell will diffuse out and into the tissue capillary and is transported back to lung to be expelled. Okay, number two is the exchange of oxygen. Okay, when blood reach the tissue, the partial pressure in the blood is higher than body cell. So, okay, as we know, oxyhemoglobin is unstable compound. So, oxyhemoglobin will break down to oxygen and hemoglobin. Oxygen will diffuse into the body cell. Uh, Blood that enter the lung through the pulmonary artery has low partial pressure of oxygen and high partial pressure of carbon dioxide. Okay, that's all from me. Thank you.
Thank you Adam. So Adam dengan siapa present tadi? Azrul. Okay, Adam dengan Azrul, Azrul. Azrul ada Azrul ke tak, sekarang? ya tak ada. Ya Idam mai. Okay, Azrul demam Okay, thank you very much Adam. Nanti teacher ulas lepas ni Kita dengar dulu daripada 4AF, tajuk yang sama tapi dalam bahasa Melayu. Dipersilakan pembentang daripada 4AF. Terima kasih Razin. Razin dengan siapa Razin? Saya dengan Naufal. Okay, Razin dengan Naufal Kenapa Shani is presenting? Ke Shani tertekan ni? Okay. Okay, Razin, present balik Razin. Try semula. Okay, try semula Bila-bila je Razin dan Naufal dah bersedia, terus start Hello, dengar ke? Razin kuatkan sikit suara. Hello, test. Skrin ni nampak ke? Okay, Nampak. screen. Nampak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada teacher dan kelas 4AB dan 4AF. Tajuk yang kami akan membentangkan pada hari ini ialah 8.3 pertukaran gas dalam manusia. Saya serahkan kepada saudara Naufal untuk membentangkan. Terima kasih Razin. Tekanan separuh oksigen dan karbon dioksida. Resapan gas bergantung pada perbezaan tekanan separa antara dua kawasan. Resapan gas berlaku dari kawasan tekanan separa tinggi ke kawasan tekanan separa rendah, iaitu menuruni kecerunan tekanan separa gas. Proses pertukaran gas dan proses pengangkutan gas respirasi. Di dalam peparu, darah yang memasuki kapilari peparu mengandungi tekanan separa karbon dioksida yang tinggi berbanding udara dalam alveolus. Karbon dioksida meresap keluar dari kapilari peparu ke dalam alveolus dan disingkirkan melalui hidung dan mulut ke atmosfera. Tekanan separuh oksigen dalam alveolus lebih tinggi daripada tekanan separuh oksigen dalam kapilari peparu. Oksigen meresap ke dalam kapilari peparu. Oksigen bergabung dengan hemoglobin dan eritrosit untuk membentuk oksihemoglobin. Terima kasih kepada saudara Naufal. Saya akan menerangkan tentang bagaimana alveolus menukarkan karbon dioksida dan oksigen. Darah yang meninggalkan peparu melalui vena pulmonari mempunyai tekanan separa oksigen tinggi dan tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Kemudian respirasi sel membebaskan karbon dioksida dan tekanan separa karbon dioksida dalam sel adalah lebih tinggi daripada tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari tisu. Karbon dioksida meresap keluar dari sel badan ke dalam kapilari tisu dan diangkat kembali ke peparu. Sel badan oksigen apabila darah sampai ke tisu melalui kapilari tisu, tekanan separa oksigen dalam darah adalah lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam hal badan
dalam sel badan kerana respirasi sel menggunakan oksigen dalam sel. Oksihemoglobin terurai dan oksigen meresap dari kapilari tisu ke dalam sel badan. Kemudian darah yang masuk ke dalam peparu melalui arteri pulmonari mempunyai tekanan separa oksigen yang rendah dan tekanan separa karbon dioksida yang tinggi. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Razin dan Naufal. Okay, tahniah kepada semua tadi Adam dan Azrul dah bentang pasal tajuk 8.3 ni. Untuk pengangkutan karbon dioksida dalam sistem peredaran darah ni grup lain kan? Grup lain. Okay, jadi tadi kamu dah belajar tentang pertukaran gas dalam manusia. Di mana apa gas yang bertukar? Apa gas yang bertukar? Oksigen, carbon dioxide. Okay, carbon dioxide and oxygen. Jadi kita perlukan oksigen dan kita akan bebaskan CO2. We need oxygen and we release carbon dioxide. Okay, jadi dalam subtopik ini, okay, nampak tak teacher share screen teacher? Nampak. Nampak teacher. Okay, tadi kamu dah habis Kamu dah habis untuk separuh daripada 8.3. Okay, tadi cuba kamu tengok kepada standard pembelajaran. Boleh jawab tak? Kalau kamu boleh jawab, maksudnya kamu dah menguasai apa yang kawan-kawan tadi terangkan, bentangkan. Pertama, kamu boleh berkomunikasi tentang respirasi luar dan respirasi dalam, pertukaran gas antara peparu dengan darah, pengangkutan gas respirasi dari peparu ke tisu, pertukaran gas antara darah dengan tisu, pengangkutan gas respirasi dari tisu ke peparu. Yang ni semua kamu dah belajar 1, 2, 3 ni kamu dah belajar. Kejap. 1, 2, 3. Okey. Yang kamu belajar tadi adalah pertukaran gas. Yang kamu belum belajar ialah bagaimana gas-gas itu diangkut. Menggunakan cara yang bagaimana itu kamu belum belajar lagi. Okey. Jadi kamu dah belajar tentang pengangkutan oksigen ni dalam manusia semasa di tingkatan 3. Okey, kenapa kita menggunakan tekanan separa? Okey. Kenapa kita menggunakan partial pressure? Tekanan separa. Kenapa kita tak kata tekanan je? Kenapa mesti ada separa? Senyap semua ni. Mana orang-orang pergi ni? Ada Patrick SpongeBob. Ni apa ni? Ni gambar siapa? Cuba tak kenal lah, banyak gambar kartun ni. Kenapa kita panggil partial pressure? Kenapa kita tak panggil pressure je? Kenapa kita panggil tekanan separa? Kenapa kita tak panggil tekanan je? Kerana bila kita menyedut udara, adakah 100% oksigen? Tak. Tak. Okey. Tak. Okey, bagus. Berapa je peratus oksigen? Lebih kurang berapa? 21. Yes. Jadi bila kita sedut udara, kita bukan hanya sedut oksigen. Tapi ada juga gas nitrogen, ada juga gas karbon dioksida. Cuma kita tak guna. Yang kita guna ialah oksigen sahaja. Okey, sebab itulah dia panggil sebagai tekanan separa. Okey, partial pressure Jadi sekarang ni, bila kita nak cakap pasal pertukaran ni, mestilah ada perbezaan tekanan separa.
Satu tinggi, satu rendah. Barulah gas tu dia boleh meresap masuk ataupun meresap keluar. Contoh sekarang ni kita sedut udara. Udara tu dia akan mempunyai tekanan separuh oksigen yang tinggi. Jadi bila kita menyedut udara dalam alveolus nanti, okey ni alveolus katalah kita cucuk balik ini adalah alveolus. Ini gambaran 2D bukan 3D. Ini adalah alveolus. Ini adalah kapilari darah. Okey. Dalam ni adalah sel darah merah sel darah merah. Yang ni sel darah merah Okey. Arah dia ke sinilah. Ini adalah ke sel badan. Ke sel-sel badan ataupun tisu badan. Ini dari sel badan dari sel badan. Okey. Jadi bila kita manusia kita sedut oksigen, kita sedut udara, maka di sini kepekatan gas oksigen akan menjadi tinggi berbanding dalam kapilari darah. Dalam kapilari darah, kepekatan oksigen adalah rendah ataupun tekanan separuh oksigen adalah rendah. Jadi macam mana kita nak start? Kita akan start dengan tekanan separuh oksigen dalam alveolus mempunyai adalah tinggi berbanding dalam kapilari darah. Bila ada perbezaan kecerunan kepekatan, maka oksigen ni akan meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkut ke seluruh sel badan. Okey. Jadi pertama kamu kena tahu tentang pertukaran gas oksigen antara alveolus dengan kapilari darah. Okey, lepas tu kapilari darah ni pun bawalah gas oksigen ni pergi ke sel-sel badan. Ini sel-sel badan Sel-sel badan. Ikutlah kat mana-mana sel-sel badan tu. Ini adalah sel-sel badan. Okey. Jadi kat sini kita tahu sel-sel badan ni dia perlu melakukan respirasi sel di mana dia akan menggunakan oksigen untuk mengoksidakan glukosa bagi menjana tenaga dalam respirasi sel. Okey. Jadi kat sini bila dalam sel badan ni dia menggunakan oksigen, jadi tekanan separuh oksigen dalam sel badan adalah rendah. Dalam kapilari darah, tekanan separuh oksigen adalah tinggi kan sebab dia datang daripada alveolus tadi. Jadi bila ada perbezaan kecerunan kepekatan, maka gas oksigen akan meresap keluar daripada kapilari darah masuk ke dalam sel-sel badan. Okey. Di sini bila, ini yang kedua. Ini tempat yang kedua. Kamu kena master bagaimana pertukaran gas oksigen daripada kapilari darah dan juga sel-sel badan. Okey. Lepas tu sekarang ni, kapilari darah ni, maka dia akan kurang oksigen. Dia akan tinggi dengan CO2 kan. Okey, sekarang kita cerita pula pasal CO2. Okey. Dalam sel-sel badan, tekanan separuh oksigen rendah kerana digunakan dalam respirasi sel. Dan proses respirasi sel ni akan membebaskan banyak gas karbon dioksida. Jadi tekanan separuh gas karbon dioksida dalam sel-sel badan adalah tinggi berbanding dalam kapilari darah. Jadi gas karbon dioksida akan meresap keluar daripada sel badan masuk ke dalam kapilari darah. Okey. Kemudian ia akan diangkut. Ada 3 cara bagaimana CO2 ni diangkut. Nanti kita akan belajar. The next group akan present. Dan CO2 ni akan diangkut ke alveolus semula untuk disingkirkan melalui paru-paru. Jadi dari sel badan ni, kapilari darah ni dia akan mempunyai tekanan separuh CO2 yang tinggi berbanding dalam alveolus tekanan separuh CO2 rendah.
Jadi CO2 daripada kapilari darah akan meresap masuk ke dalam alveolus dan kemudian akan dihembus keluar CO2. Jadi ada 4 perkara lah kamu kena master. Okey, pertama tadi pertukaran gas oksigen antara alveolus dengan kapilari darah. Kedua, pertukaran gas oksigen antara kapilari darah dengan sel-sel badan. Ketiga, pertukaran gas karbon dioksida antara sel badan dengan kapilari darah. Keempat, pertukaran gas karbon dioksida antara kapilari darah dengan alveolus. So benda ni berulang-ulang. Jadi bagaimana? Bagaimana oksigen ni dia diangkut dalam kapilari darah? Okey. Sekarang ni dalam kapilari darah ada sel darah merah. Apa fungsi sel darah merah? Mengangkut gas oksigen. Dalam sel darah merah ada hemoglobin. Apa nama lain untuk sel darah merah? Eritrosit. Eritrosit ni adalah sel darah merah. Erythrocyte. Erythrocyte in English, red blood cell. Jadi apabila oksigen ni dia bergabung dengan hemoglobin, maka ia akan membentuk oksihemoglobin dan akan diangkut ke sel-sel badan. Jadi when the oxygen combine with hemoglobin in the erythrocyte, it will form oksihemoglobin. So inilah konsep yang kamu kena kuasai. Adakah jelas penjelasan daripada teacher? Jelas je. Jelas Yang mana apa nama proses ni? Apa nama proses pertukaran gas respirasi antara alveolus dengan kapilari darah, antara sel-sel badan dengan kapilari darah? Apa nama proses ni? Adakah pengangkutan aktif? Adakah dia menggunakan protein pembawa? Dia menggunakan tenaga? Adakah dia melawan kecerunan kepekatan? Ada. Okey, Pasif. bukan. Okey, bagus. Ini pasif. Jadi yang mana? Adakah osmosis? Diffusion. Allah, bagus. Kalau osmosis hanya untuk air. Air sahaja melibatkan osmosis. Sekarang ini adalah gas oksigen dan gas CO2. Dan ini bukan resapan berbantu. Sebab mana ada dia guna protein pembawa ke protein liang ke? Tak ada. Tapi dia hanya meresap melalui dua lapisan fosfolipid je lah. Jadi ini adalah secara diffusion. Resapan. Resapan sahaja. Simple diffusion lah. Resapan ringkas. Dia menuruni kecerunan kepekatan. Kenapa? Kerana ia bergerak dari kawasan bertekanan separa tinggi. Siapa yang tinggi? Oksigen tinggi ke kawasan tekanan separa oksigen rendah. Ataupun dari kawasan tekanan separa CO2 tinggi ke kawasan tekanan CO2 yang rendah. So kena hati-hati buku teks pun ada yang yang adalah benda-benda yang kita kena tambah Okey, jelas tak? Okey, jom kita buat feedback ikut Mentimeter. Kejap ya. Teacher suka Mentimeter sebab apa? Kadang-kadang kalau teacher tanya seorang dua je yang jawab kan. Tapi teacher rasa takut ada yang malu kan. Kan cakap tak faham kan, teacher marah lah. Orang kata kita tak faham lah kan. Tapi teacher tak marah teacher tak marah pun. Okey. Okey, ada apa-apa soalan atau nak komen tentang pembentangan tadi? Okey, teacher share sekarang. Okey, tolong bagi feedback supaya teacher tahulah kalau kamu ada masalah, teacher tahu dan teacher boleh bantu. Tak adalah kamu pendam sorang-sorang masalah tu. Okey. Okey dah. Okey, sangat jelas teacher, alhamdulillah. Okey, bagi komen Okay.
Okay. Line problem sikit teacher, tak apa. Nanti teacher pun tak sempat lagi nak upload YouTube. Nanti teacher explain baru faham. Faham sangat teacher, saya faham. Sangat jelas penjelasan, jelas tapi kena study balik. Ya, memang bila kita belajar, kita kena study balik apa yang kita dah belajar. Terbaik, faham. Kalau ada satu je peparu, kita ada dua belah peparu. Kita ada peparu sebelah kanan, peparu sebelah kiri kalau manusia. Lepas tu pengangkutan gas tu adalah daripada peparu ke sel badan, daripada sel badan ke peparu balik. Okey, macam mana nak bijak bio? Kita jangan putus asa. Lepas tu kita kena minat. Minat pada bio. Tak minat pun tak apa. Tapi tak minat tak apa bila dapat A+ juga. Okey, kenapa CO2 7% toksik? Sebab CO2 ni dia adalah gas yang berasid. Kalau banyak sangat CO2 kita tak bebaskan, kita tak hembus keluar, nanti pH darah kita akan menurun. Very clear. Bagus. Faham? Okey je. Eritrosit tu apa? Eritrosit tu sel darah merah. Okey, kepala pusing sikit. Tak apa, nanti buat revision balik hebatlah cikgu. Semua hebat kan? Sebab bila kita 3 kali kita explain, pemahaman tu semakin meningkat kan? Tadi kawan kita yang 4AB dah explain. Kemudian kawan kita yang 4AF explain. Lepas tu teacher pula yang buat ulasan kan? Okey, terbaik, 100% faham. Okey, good. Okey. Okey, Haziq nak masuk. Okey, so kalau tak ada apa-apa masalah, kita nak terus bincang tak 8.3? Sebab kita dah belajar kan? Nak tak? Boleh. Boleh Boleh Okeylah, teacher bagi masa sekejap. 2 minit. Tengok soalan 8.3. Lepas ni kamu upload tugasan yang kita dah bincang Okey, cuba tengok 8.3 8.3. Ke tak nak bincang lagi? Kalau tak nak bincang lagi, kita bincang minggu depan. Cuba respon sikit. Boleh je bicara lalu. Sebab sebenarnya kenapa teacher nak ajak bincang, sebab menarik sangat daripada 4AB, sebab tadi dia dah hantar, Haziq kan dah hantar pada teacher. 4AF dah ready tak? 4AF dah ready kejap, teacher bagi teaser lah sikit. Kalau you all rasa tak nak bincang lagi tak apa, nak buat dulu kan? Okey, kejap. Mana Okey, yang ni practice formative. Teacher dah share screen kan? Dah. Okey. Hey Shami, let's discuss the homework. What is the value of the partial pressure of oxygen in the atmospheric pressure? The pressure of partial oxygen is 160 mmHg. Okey. Macam mana? Kamu nak buat dulu ke nak terus bincang? Cik tak kisah pun, tapi seeloknya buat dulu baru bincang tak? Tak apalah, kita buat dulu lah baru bincang boleh? Buat dulu je. Buat dulu baru bincang, tapi kat sini cuma teacher nak bagi tahu lah, nak share lah kan, macam yang Haziq dengan Azrul buat ni kan, dia buat pembentangan dalam bentuk kartun. Yang lebih dekat dengan kamu kan suka kartun kan. Jadi teacher harapkanlah lepas ni, presentation lepas ni pun semakin lama semakin meningkat aras dia. Semakin menarik. Okey. Jadi kita pergi kepada 8.4. Boleh? 8.4 boleh, ataupun kita pergi 8.1 yang ikan kan. Syazah belum present lagi, Syazah kan? Syazah? Syazah?
Okey cikgu. Okey, Shani, boleh present Okey, kita patah balik. Okey, Shani ada Shani. Okey, kita pergi kepada 8.1 dulu Okey, Syazah dengan Shani present teacher akan stop presenting sekarang. Teacher, Shani baru nak masuk. Tadi dia malu sangat dia keluar. Okey, tak apa. Siapa yang akan share screen? Syazah ke Shani? Shani, saya terang live. Okey. Mana Shani? Okey Shani, present Shani, presenting. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Syazah Nasuha yang akan membentangkan bersama dengan rakan pembentangan saya, Shani. Okey, kami akan membentangkan 8.2 mekanisme pernafasan bagi ikan. Okey, ikan pernafasan dia dijalankan oleh tindakan mulut dan operkulum. Jadi ikan melakukan ventilasi dengan berenang dan dengan membuka dan menutup operkulum. Okey, ventilasi ni pengudaraan dalam diri ikan tu lah. Ini mendorong air masuk ke dalam mulut dan seterusnya melalui insang. Ventilasi meningkatkan pengaliran air pada permukaan respirasi. Okey. Kalau tengok ikut gambar kat atas, mekanisme pernafasan ikan, okey, daripada pernafasan ikan, mula-mula akan berlaku tarikan nafas. Okey. Apabila mulut dibuka, bahagian dasar rongga mulut akan diturunkan. Jadi bila dasar rongga mulut diturunkan, isi padu akan bertambah dan menyebabkan tekanan akan berkurang. Jadi tekanan yang berada di luar akan menolak air masuk ke dalam. Pada masa yang sama, ruang operkulum dibesarkan dan bukaan operkulum ditutup. Ini akan mengurangkan tekanan di dalam rongga mulut. Air dari luar yang mengandungi oksigen terlarut memasuki mulut. Jadi seterusnya pada hembusan nafas, apabila mulut ditutup, bahagian dasar rongga mulut akan dinaikkan. Jadi bila dasar rongga mulut dinaikkan, maknanya isi padu akan berkurang dan menyebabkan tekanan akan meningkat. Bila tekanan meningkat di dalam mulut ikan, jadi seterusnya akan berlaku bukaan operkulum. Jadi otot operkulum akan mengendur dan ruang operkulum dikecilkan. Isi padu rongga mulut dikurangkan dan tekanan di dalam rongga mulut menjadi lebih tinggi daripada tekanan di luar. Tekanan yang tinggi menyebabkan air mengalir keluar melalui bukaan operkulum yang terbuka. Jadi air pun akan keluar melalui bukaan operkulum. Jadi waktu dia melalui lengkung insang tu, oksigen yang terlarut akan melalui lengkung insang dan masuk ke dalam lamela lah. Jadi proses itu akan berulang-ulang kali berlaku. Macam itulah. Okey, terima kasih. Itu saja. Soalan. Terima kasih Shani dan Syazah. Presentation yang sangat menarik Lancar je Syazah cakap kan. Tak tersekat-sekat pun. Okey, ada tak soalan daripada rakan-rakan untuk Syazah dengan Shani? 4AB dah belakang lagi. Tak apalah. Kau boleh tanya kat je. Boleh. Sajalah nak tahu apa tu. Ke lamela tu buka ke? Air tu boleh masuk kat lamela tu. Ke air kan masuk kat mulut ke? Memanglah, tapi air kan akan melalui lamela. Lamela tu mengandungi kapilari darah. Jadi oksigen terlarut akan masuk dalam kapilari darah.
Tukar. Apa kolom? Apa belum? Apa kolom tu kali dia air tu boleh lalu masuk ke apa kolom tak? Dia ni keluar. Tapi saya rasa takkan masuk kot. Bagaimana Sebab teacher? Iya Tak kan? jawab lu. Syazah dah habis dah jawab. teacher lah. saya takut salah pula. Okey, kan dalam mekanisme pernafasan ikan tadi tu kan tadi Syazah dah bagi tahu kan, apabila mulut dibuka tu, operculum ditutup. Apabila mulut dibuka, operculum ditutup. Bila ikan ni buka mulut dia akan menurunkan dasar rongga mulut dia tu. Dia nganga tak? Jadi masa ni ruang tu dia akan dibesarkan. Sebab itulah air yang mengandungi udara tu boleh masuk ke dalam mulut ikan. Lepas tu air dari luar yang mengandungi oksigen terlarut ni dia akan memasuki mulut. Jadi bila mulut ni ikan tutup, dia tutup mulut tu, dasar rongga mulut dinaikkan. Jadi air ni dia akan mengalir melalui lamela insang. Dan pertukaran gas respirasi itu akan berlaku antara darah dengan air berlaku secara resapan. Okey, pada masa ni ruang operculum tu dia dikecilkan kan. Jadi bila isi padu rongga mulut ni dia jadi berkurang, maka tekanan menjadi tinggi daripada tekanan luar. Masa ni lah operculum dia akan terbuka untuk mengalirkan air tu keluar melalui operculum. Jadi dia akan mewujudkan tekanan yang berbeza. Mula daripada persekitaran dengan dalam mulut, lepas tu daripada dalam mulut tu dia keluar ikut operculum. Jadi air masuk ikut mulut, kemudian keluar ikut operculum. Jadi operculum tu kena boleh buka tutup lah. Jadi kalau soalan kebat ni nak tanya kamu kan, dia boleh tanya kamu, apa kesan yang berlaku jika operculum terkoyak? Kalau dia nak bagi kebat lagi, dia akan kaitkan dengan situasi sebenar. Contoh ikan ni dia dijangkiti oleh penyakit, apa je lah penyakit, ikutlah penyakit apa-apa kan, kutu insang ke apa-apa kan, yang menyebabkan operculum tu tak boleh nak terbuka dan tertutup dengan betul. Jadi sepatutnya operculum ni dia boleh terbuka dan tertutup dengan betul untuk mewujudkan tekanan yang berbeza bagi membolehkan air mengalir masuk ke dalam mulut dan keluar melalui operculum. Sekarang ni operculum ni dia jadi tak boleh nak tertutup kan. Katalah tak boleh nak tertutup ataupun tak terbuka je kan. Bila ini berlaku, ia akan menyebabkan tak dapat nak mewujudkan tekanan yang rendah dalam mulut, tekanan yang tinggi dalam mulut. Jadi ini akan menyebabkan pertukaran gas respirasi akan berlaku dengan tidak cekap. Jadi apa kesan dia? Kesan dia maka sel-sel badan ikan akan kurang mendapat oksigen. Adakah jelas? Itu satu. Satu lagi soalan dia boleh tanya kamu, soalan kebat juga. Apa berlaku kalau ikan ni tiba-tiba dia melompat daripada air, daripada akuarium tu jatuh atas lantai? Boleh tak ikan tu survive atas lantai ni tanpa air? Tak boleh. Kan? Sebab sekarang ni yes. Apa dia Syazah? Syazah jawab tu. Syazah jawab. Sebab kalau bila dia keluar daripada air, filamen ni boleh berfungsi dalam air je. Bila dia keluar, filamen tu akan melekat dan menyebabkan dia tak boleh dapat oksigen. Okey, betul tu. Jadi bila ikan tu dia melompat keluar, jadi tanpa air ni filamen insang ni dia akan melekat-melekat. Jadi ini akan mengurangkan jumlah luas permukaan. Jadi akan mengurangkan kadar pertukaran gas respirasi. Maka ikan tak boleh survive. Ikan akan matilah. Okey. Boleh? Jelas ke? Jelas teacher. Okey, alhamdulillah. Jelas je. Okey, good. Jadi sekarang ni
8.3 homework kamu praktis formatif 8.3. Jadi tinggal lagi 3 minit, sempat ke kita nak pergi kepada 8.4 ataupun minggu depan ni 8.4 ni? Minggu depan 8.4 Boleh je, boleh belakang. Belakang.